Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang memuliakan kaum muslimin muslimat dan mata Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala dan zibah kerana dapat kita salat berjumpa dan insyaallah menyambung kuliah kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bihim wa bi ulumihi wa barakatihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan insyaallah ini kita menyambung kitab Fatihatul Musalli, iaitu muka surat yang ke-9 lah. Muka surat 9 ya. Dalam sesi lepas kita telah menceritakan dibandingkan solat dengan manusia hasil lepas. Kalau dibandingkan solat dengan manusia itu bagaimana misalnya solat itu. Jadi pengarang kitab telah mengatakan bila sebut semayang tu maka tak sunyi 4 perkara nak kita bawa dalamnya. Yang pertama syarat, kedua rukun, 3 sunat abad dan yang keempat sunat hai'ah. Jadi keempat-empat benda ini itulah yang dimaksudkan dengan dikatakan semayang itu. Ada 4 perkara itu. Syarat, rukun, sunat abad, sunat hai'ah. Jadi rukun semayang tu ibarat seperti kepala dan badan. Kalau ibarat dengan manusia, sempurnanya hidupnya manusia tu ada kepala, ada badan. Jadi syarat ni dan semayang tu kita dah bicara ada 4. Syarat wajibnya, syarat sahnya, syarat tidak rukun dan syarat qabul. Jadi kalau tiada 4 perkara itu dalam perkara semayang, mengenai syarat-syarat itu, maka ibarat seperti kalau syarat, tinggal syarat, ibarat seperti tak ada nyawa lah. Rukun ni ibarat seperti kepala dan badan. Kalau tinggalkan rukun, kalau kita tinggalkan rukun dan semayang, ibarat seperti orang tu tak ada kepala, tak ada badan. Kalau dibanding dengan manusia semayang itu. Yang kedua syarat. Syarat ni ibarat seperti nyawa. Kalau badan ada, kepala ada, tapi tak ada nyawa, maka tak hiduplah orang tu. Begitu semayang tadi. Kalau syaratnya tak ada, semayang pun tak hiduplah. Dan sunat abad. Sunat abad ni ibarat seperti anggota. Nyawa ada, badan ada, kepala ada. Tapi untuk nak menyempurnakan kehidupan manusia itu mesti ada anggota. Begitu semayang tadi. Untuk nak menyempurnakan semayang itu mesti ada sunat abad. Sunat abad ni ibarat seperti anggota. Jadi sunat abad dan semayang ada berapa tempat? Mana kalau tak tahu macam orang tu ada badan, ada kepala tapi anggota tak ada. Payah tak ada anggota ni, tangan tak ada, kasi nak mulah motor. Muka nak mulah steering kan. Kalau tinggal sunat abad tu. Sunat abad ni ibarat seperti anggota. Syarat tu ibarat seperti nyawa, rukun semayang tu ibarat seperti badan dan kepala. Ni badan ada, kepala ada. Tapi anggota tak ada. Maka hidup orang itu begitu, hidup semayang tu tapi semayangnya tak sempurna. Jadi nak bagi kepala pun ada, nyawa, badan pun ada, nyawa pun ada, bagi anggota dah sunat abad. Sunat abad ada 8 tempat ya? 8 ke 6? 6 boleh, 8 boleh. Bedal je. Tapi betul lah. 6 pun betul. 8 betul. Kalau 6 je, kunut subuh lagi. Ikut urutan. Kunut subuh, berdiri kunut subuh, ikut urutan. Senang kan, celam-celam jadi payah ingatnya. Yang kedua, yang ketiga, tayat awal. Yang keempat, duduk tayat awal. Yang kelima, selawat pada tayat awal. Yang keenam, selawat atas keluarga Nabi pada tayat akhir. 7, angkat tangan ke masa kunut subuh tu. 8, membaca selawat dalam kunut subuh. Kalau nak baca 8 lah. Kalau baca 6 tu dah cukup lah. Kalau 6 tadi, kunut subuh, berdiri kunut subuh, tayat awal, duduk tayat awal, selawat atas Nabi tayat awal,
Yang keenam, selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. 7, angkat tangan. Ya. Ya ke? Betul ke tak? Tahiyat awal bukan tahiyat. Angkat tangan tu sunat hai'ah. Sunat ba'd tu selawat atas keluarga Nabi pada qunut subuh tu. Tu dia. Ada 8 sama sekali. Sini sebab akan cerita lah ada. Tapi sekurang-kurangnya 6. Paling banyak 8. Korang lagi tak ada, lebih lagi tak ada. Kalau ada, tu sembahyang senang berhad namanya. Jadi sunat abad ni ibarat seperti anggota. Jika ditinggalkan, sembahyang tu tak sempurna lah. Ibarat seperti anggota, nyawa ada, badan ada, kepala, anggota tak ada. Maka cacat kan. Jadi kalau tertinggal salah satu 6 perkara tadi, sunat ditambah dengan sujud sahwi. Tujuannya supaya sembahyang yang cacat tu kembali balik. Sebab tu perkara-perkara yang sebab sujud sahwi tu ada 3. Yang pertama, kerana terlebih rukun. Yang kedua, kerana syak bilangan rakaat. Yang ketiga ialah kerana tinggal sunat abad tadi. Yang 6 perkara tadi. Kerana sunat hai'ah pula. Sunat hai'ah ni ibarat seperti semayang. Sunat hai'ah ni ibarat seperti perhiasan semayang. Kalau manusia tadi ada kepala, ada badan, ada anggota, ada perhiasan anggota. Perhiasan anggota seperti apa? Ada bulu mata, ada bulu kenin, ada rambut, ada janggut, ada misah. Maka lawa lah sikit. Kalau ada rambut, lakulah kilang sikat je. Untuk kilang sikat tutup. Ada rambut, lakulah kilang sempu ya. Kalau tak ada rambut, jadi maknanya sunat hai'ah ni ibarat seperti perhiasan sembahyang. Kalau manusia diibaratkan seperti perhiasan pada anggotanya itu. Nyawa ada, badan ada, anggota pada, perhiasan anggota badan pada. Begitu sembahyang tadi. Jadi sunat abad ni ada 6 atau 8 dan sunat hai'ah ada berapa? 45. Tu kita sambung sekarang. Itu sebagai rambang ya. Ada dia. Kemudian hari ini kita akan sambung iaitu muka surat yang ke-10. Ada dia. Semayang batin katanya. Semayang ni ada 2 kategori. Satu dipanggil semayang zahir. Semayang zahir melibatkan anggota. Iaitu isinya semayang zahir tu syarat, rukun, ada dia. Sunat abad, sunat hai'ah. Jadi syarat tu, semayang tu, rukun semayang tu, sunat abad, sunat hai'ah tu, itu dipanggil semayang zahir. Kerana semayang zahir melibatkan anggota. Semua anggota itu kerjanya menyembah Allah. Itu dia. Berdiri, rukuk, tidak dan sebagainya. Jadi semayang ada 2 jenis. Satu semayang zahir. Semayang zahir melibatkan anggota. Itu dia. Yang melibatkan anggota itu ada 4 perkara. Syaratnya, rukunnya, sunat abadnya, sunat hai'ah. Kalau kita pergi semayang yang kedua dipanggil semayang batin. Itu dia. Semayang batin yang melibatkan hati. Jadi tak memadai semayang hanya melibatkan anggota kalau hati tidak terlibat sama. Kalau pasalnya kalau kita tidak bawa kedua-dua semayang tu, kalau kita semayang zahir saja, semayang batin, ibarat seperti seorang menyembah seorang perempuan yang cantik kepada raja yang agung, tetapi perempuan itu tak ada nyawa. Perempuan tu dah cantik dah, tapi tak ada nyawa. Ampun tuanku, saya nak bagi hadiah pada tuanku seorang perempuan yang cantik. Tuanku tengok, bedik-bedik nyawa tak ada. Macam mana kamu? Tidak kemurka raja tu? Apatah lagi raja segala raja. Ini maksudnya supaya semayang terlebih sempurna. Semayang zahir pun ada, iaitu anggota. Semayang batin pun ada itu hati. Maka dilibatkan kedua-duanya. Kalau tidak, semayang tu tak sempurna. Kerana manusia dalam dunia ni mesti ada 2 benda bergandingan. Baru sempurna kan? Laki-laki lawan perempuan, siang lawan malam, barulah sempurna. Begitu semayang tadi. Semayang zahir melibatkan anggota. Anggota tu kerjanya semua nyembah Allah. Yang kedua semayang batin. Semayang batin melibatkan hati. Maka hati pun kerja nyembah Allah. Ketika itu, bila zahir pada kerjanya, batin pada kerjanya, maka tidaklah kita teringat lagi dunia. Pasal zahir pun kerja nyembah Allah, batin pun kerja nyembah Allah. Tidak ingat. Kalau tidak, kalau hujan pergi nyala katanya, kalau tak hujan meracun, bayang kau.
Pasal hati tak ada kerja. Macam ada kerja, dia tak ingat tu. Nyala ke meracun, tak ada ingatnya. Pasal semayang berfungsi. Zahir kerjanya, semayang zahir melibatkan anggota, semua anggota itu kerja nyembah Allah. Semayang batin, hati tu, semayang batin, semayang hati. Hati pun kerja menyembah Allah. Bila dia angkat takbir, tidak ada yang diingat melainkan Allah. Kerana telah sempurna semayang zahir dan batin. Kalau tidak, tambah kalau semayang seorang lagi dah. Anggota nyembah Allah, hati nyembah makhluk. Tu lah, 3-4. Pasal hati tak ada kerja. Semayang batin tak ada, semayang zahir dah ada dah. Tapi semayang batin tak ada. Tu yang, kalau semayang seorang tu, 3-4. Pasal semayang batin tak ada. Tapi kalau semayang zahir pun ada, semayang batin pun ada, maka dia tahu dia sedang rakaat yang keberapa dah. Semayang batin kata. Dan dalam semayang ini ada semayang batin. Maksudnya semayang hati. Hati pun kena semayang je, jangan jasad saja. Jasad pun kerja menyembah Allah, hati pun kerja menyembah Allah. Iaitu yang termasuk dalam pekerjaan semayang batin, kerja hati itu iaitu khusyuk. Tetap hati, tidak ingat ke situ ke sini, dan hadir hati pada ingatkan perbuatan semayang. Bila semayang tu dia ingat kerja semayang, tak dia ingat benda lain. Tapi kalau ingat benda lain juga, tolak cepat, jangan disambung-sambung. Kalau disambung-sambung, itu yang syak bilang rakaat kan. Bila ingat nak pergi pekan Sabtu, potong kejap, jangan ikut. Kalau ikut mula pergi pekan Sabtu, itu mula-mula cari sayur, itu cari ikan, udol tu Lama tak sedar. Betul masa mayang subuh seorang pula. Kata orang mak, abang jangan lupa. Lepas mayang subuh orang kata, pergi beli nasi lemak 5 bungkus katanya. Jadi kalau semayang jemaah okey lagi. Tapi kalau semayang seorang, langsung. Dua ke satu subuh ni. Jadi syak kan. Jadi kalau semayang syak macam mana buat? Syak bilangan rakaat nak semayang macam mana buat? Macam mana? Tambah lebih. Kalau syak. Kalau syak bilang rakaat, ambil yakin dulu. Macam mana ambil yakin? Ambil bilang yang kurang. Ambil bilangan yang kurang yang terhampir dengan rakaat yang akhir tu. Kalau sembahyang 4, ambil yang 3 dengan 4 dah. Jangan ambil yang pertama. Kalau pertama banyak benar lah sampai 6-7 rakaat. Bila sudah ambil yakin, maka ambil yang kurang, tambah 1 rakaat lagi. Bila syak bilangan rakaat, ambil yakin. Syak maksudnya, kalau banyak zuhur, 3, 4, ngata 3 pun 50, ngata 4 pun 50. Maka masih syak tu. Bila syak tak ambil yakin, macam mana ambil yakin? Ambil yang terkurang, yang hampir dengan rakaat yang akhir tu. Kan tambah 1 rakaat lagi, keadaan sunat ditampan dengan sujud sahwi. Tapi kalau tak tampak sujud sahwi pun, semayang tu sah. Tapi kalau tak tampak, semayang tu cedera sikit lah. Pasal dia datang syak tadi. Kita dah ambil yakin dah. Tapi nak bagi sempurna, kena tanpa sujud sahwi. Itu cara dia. Kalau kita bangun syak jangan rakaat. Jangan blok 3-4 lantak jadi sembahyang. Tak maunya. Atau umpama 3-4. Sedangkan dia dah tahu syak, dia buat sampai 5. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang buat syak sembahyang, patut ambil yakin. Itu anak tanya, kenapa abah mayang zuhur 5 rakaat? Yo lebih jangan kurang. Betul ke? Anak tahu abah sembahyang zuhur 5 rakaat ya apa? Yo lebih jangan kurang. Pasal dia tak tahu. Semayang dah tetap dah kalau 4-4, 3-3, kecuali bertambah bila syak. Walau zahir Nabi tak kira nampak, tapi tak, sebenarnya tak masuk bilangan. Kuat dia syak, baru nampak bertambah. Tapi yang bertambah tu tidak kurang. Tetap juga 4 rakaat. Pasal kita nampak tambahan tadi, pasal kita syak. Tu je. Walaupun anak tanya, kenapa abah semayang 5? Abah tadi syak bilangan rakaat. Anak tahu. Kalau syak lebih dekat pun tak apa. Tapi kalau tambah syak, tak boleh menambah rakaat melebihi pada yang sepatutnya. Kalau 2-2, 3-3, tak boleh tambah-tambah. Jadi dia kata semayang batin ialah semayang hati. Iaitu khusyuk. Khusyuk ni melibatkan anggota luaran ya. Sebab tu bila kita semayang, kata pengarang kitab dan kitab asal kata, nak bagi semayang sebenarnya ada 3 kha dalamnya. Pertamanya khusyuk, yang keduanya hudur, yang ketiga khudu'. 3 kha. Khusyuk melibatkan anggota luaran. Sebab itu pernah Rasulullah melihat seorang sahabat tu tengah semayang sikit yang janggut. Tak semayang tak janggut pula.
Kata Rasulullah, sekiranya laki-laki itu khusyuk, dia tidak menggaru-garu janggutnya. Jadi maknanya khusyuk melibatkan luaran. Anggota luar mesti tetap. Jangan goyang sana, goyang sini. Dia. Dan khudur melibatkan dalaman, hati. Dia memahami apa yang dibacanya itu. Dan khudu' maksudnya merendahkan diri. Bila semayang, dia tidak ingat benda lain. Jadi kalau ingat benda lain, maknanya tidak merendah diri. Maknanya selain Allah Ta'ala, ada lain Allah Ta'ala lagi. Sebab itu bila kita semayang, kita rendahkan segala-galanya, melainkan membesarkan Allah. Tiga kha ni sangat penting dalam menyempurnakan ibadat solat. Khusyuk, kemudian khudur dan khudu'. Khudu' merendahkan diri. Okay. Khusyuk melibatkan luaran, khudur melibatkan dalam hadir hati. Dalam semayang, jasad pun hadir menyembah Allah. Maksud khudur tu hadir lah. Dalam semayang, anggota luaran, jasad pun kerja menyembah Allah, hadir di depan Allah, dan hati pun hadir di depan Allah. Kedua-dua mesti hadir. Jangan jasad je hadir di depan Allah, tetapi hati tak ada di depan Allah. Ingat nak nori lah, ingat sawit lah. Sampai ke lumpur ingat banyak subuh ni. Tak semayang dah pendiat. Tapi hati tak hadir. Hadirnya dekat ke lumpur. Jadi kena buang tu. Itu dia. Jangan kita sertai demikian. Kalau sembahyang jemaah, dapat ke sembahyang sempurna. Tapi kalau sembahyang seorang ni, pahalanya fadilat 5 darjat. Itu tengok ingatannya. Kalau daripada awal sampai akhir, tak ingat lain, dapat 15. Tapi kalau sembahyang jemaah, itu dia. Walaupun ingat di mana-mana sekalipun, tetap juga mendapat 27. Kerana sembahyang kongsi ni. Kadang awak ingat ke lumpur, kawan tak ingat ke lumpur. Jadi maknanya bila ibadat kongsi maka pahalanya tidak berkurang. Tapi kalau sembahyang seorang dia akan berkurang. Tak tahu berapa belah dapat, 4/15 ke 9/15 tak tahu dia. Betul fadilat sembahyang jemaah amat besar. Yang pertama dapat fadilat 27. Ya, satu riwayat mengatakan dapat 25. Jadi kalau sembahyang seorang dapat RM15. Kalau orang cerodik nak RM15 ke 25? Nak RM15 juga? Itu terlampau cerodik namanya. Jadi sembahyang fardu ni, jika dia buat fadilat sembahyang fardu ni, jika dia buat dalam berjemaah seperti mengerjakan ibadat haji. Pahalanya macam kerja haji. Dan kerja haji kan senang, nak ada 14,000. Betul tak? Dia tunggu giliran pula. Lama nunggunya. Tapi kalau kita sembahyang fardu, buat dalam berjemaah, macam dapat fadilat mengerjakan haji. Duit tak habis, badan pun tak penat. Ya, tapi ibadat seperti orang mengerjakan haji. Sembahyang sunat, jika dia buat dalam jemaah, seperti ibadat umrah. Macam bulan Ramadan, 29 malam, kita pergi buat umrah. Kalau pergi umrah sana berapa? 9,000? Ya, 10. Kan senang orang duit ya? Tapi beribadah, sembahyang sunat dalam berjemaah, seperti beribadat, seperti mengerjakan umrah. Jadi rugilah orang yang sembahyang bulan Ramadan tidak sembahyang tarawih. Kalau sembahyang tarawih dapat 29 dalam setahun, 29 kali pergi umrah. Ini orang bayang tarawih dia kaya kuih juga, rugi. Betul kelebihan sembahyang jemaah ni kata Nabi SAW, jika sekiranya manusia yang tahu, jika dibuka pintu atau dinding tentang kelebihan sembahyang jemaah itu, kata Rasulullah, nescaya orang yang uzur, sakit pun akan datang ke dalam merangkak. Pasal anggota fadilat tu. Nampak Tuhan buka syurganya, sembahyang jemaah terhebatnya. Yang sakit pun merangkak. Yang tak boleh motor, upah orang pula. Kamu kalau main subuh jangan lupa ambil aku. Aku bagi RM10. Atau duit banyak, apa simpan? Ya, rugi ya. Gunalah duit melambak. Awak naik motor tak boleh bawa, naik kereta dulu, duit ada. Kamu, aku upah kamu. Satu waktu RM10. Ini lima waktu, apa? RM50. Duit banyak. Apa guna simpan ke tak? Sebab untung orang nombor 2 esok. Ya je dia. Ya. Simpan RM200,000. Ya, contohnya. Kita mati, bini kahwin baru. Jenuh ni mulanya. Untung. Dia kata, abang bini orang Banjar. Abang Nur, dia kata bini orang Banjar. Ada orang Banjar dah. Dia kata, abang Sanureh ni, duit suami banyak, duit suami saya dulu banyak katanya. Ada 200,000 katanya. Hari Isnin kita kapal red, saya kamu ngejah katanya. Yang awak
Apa tak guna? Simpan duitnya. Bila tak mampu bawa kereta, bawa motor, upalah orang. Aku nak sembahyang jemaah setiap hari, duit aku banyak. Satu waktu RM10. Kalau budak-budak muda tak ada kerja, RM50 sehari, mesti ambil. Belum pukul 1 sampai dah. Ada duit banyak lah dalam tahu lah ya. Gunakanlah duit itu dikatakan pandai orang mengurus rezeki tu. Sebab itu kata Rasulullah, orang yang pandai mengurus rezeki ni, para malaikat akan mohon kepada Allah Ta'ala, ganti cepat ya Allah, ganti cepat ya Allah, kerana dia pandai mengurus rezeki. Tapi kalau bakhil sangat, dah tu. Apa yang ada, dia pun tak dapat. Simpan, sayang ni. Kalau makan cari yang merah sekali. Kalau baju bandel. Seluar bandel. Kereta pun bandel. Belilah baru. Tak semestinya mahal kan. Seorang orang Azia pun jadilah nak beli Mercedes, tak mampu kan. Ini dah, apa dah. Lagi kereta dia boleh jalan boleh. Jalan dia. Kadang comel pun dah haram. Tingkap pun tak boleh naik kan. Bila hujan basah, banjir dalam kereta tu. Dia melambak. Jadi rugilah. Betul kata Rasulullah, sekiranya mereka dibuka hijab, buka dinding dan kelebihan semua jemaah tu, nescaya mereka yang sakit dan uzur keadaan merangkak pun datang. Nak pergi juga. Kita sihat orang lafiat, tak nampak kata dia. Kalau kenuri nampak atau jengkut-jengkut perginya. Tapi kalau sembahyang, jemaah jenuh mikirnya. Ada. Nak pergi tak? Pasal tak untung kan? Yang untung tu iman yang nampak. Kalau orang kenduri untung tu perut yang nampak. Habis tu pergi. Betul. Pasal apa orang nak makan? Pasal apa kita nak makan? Lapar ke? Itu baru soalan dunia, tak lulus lagi ni. Pasal apa orang nak makan? Nak hidup? Semua tak betul. Pasal orang nak makan, pasal dia perut yang nak makan. Kalau tak ada perut, macam nak makan? Ya. Kenapa nak makan? Pasal ada perut. Yang rasa lapar tu perut. Kalau tak ada perut, kenapa sakit lutut? Lutut, siapa sakit lutut kan? Jelia sakit lutut tak? Pasal apa sakit lutut? Pasal apa? Tak betul. Pasal ada lutut. Itu sakit. Tak ada lutut, tak sakit. Itu sebab-sebab je tu. Tu dah. Itu sebab-sebab je. Lapar tu sebab. Tapi pasal ada perut. Pasal yang lapar tu ada perut kan? Pasal apa sakit mata? Pasal ada mata. Pasal apa sakit gigi? Pasal ada gigi. Orang tak ada gigi, apa sakit? Kalau ada gigi tu, pergi kena gigi tu. Tu dia. Kalau gigi tak ada, tekan rawat lagi. Jadi maksudnya, bila kita semayang tu, bawalah semayang zahir, semayang batin. Semayang zahir melibatkan anggota. Yang melibatkan anggota ada 4. Syarat, rukun, sunat awak, sunat khai'ah. Semayang batin melibatkan 3. Khudur, hadir hati. Khusyuk melibatkan anggota luaran. Khuduk merendahkan diri. Barulah dapat kita melaksanakan semayang yang sempurna. Kerana seterusnya, yang melibatkan hati dan dipanggil tazalul. Tazalul maksudnya menghindarkan diri. Di masa sembah Allah dengan semayang. Ini semayang batin lah. Betul. Tazalul ni menghindarkan diri. Bila kita semayang tu, tak nampak benda yang lain lagi dah. Kita hina, harta benda hina, segala-galanya hina. Yang sempurna hanya Allah. Takkanlah masa semayang ingat nak meracun orang, tak sempat pun. Ya, semayang 5 minit dan dengan meracun. Tengah semayang nak meracun kita. Paling tak ada kalau seekal 8 tong 10 tong ya. Dan ke 5 minit 10 tong tu. Kena buang. Tazalul, menghindarkan diri. Bila semayang tu lupa. Sebab tu Imam Ghazali dikata dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila kita nak sembahyang sunat baca surah An-Nas. Tujuan apa? Untuk nak melihara daripada datang khannas, datang perasaan kadang datang, kadang hidup, kadang ingat dunia, kadang datang kadang ingat dunia, kadang ingat dunia, kadang tak ingat, kadang ingat. Tu baca sunat baca Quran An-Nas tu. Berlindung dengan Tuhan supaya hati jangan dikacau. Kerana yang mengacau hati dan sembahyang 2 kategori. Satu khannas, dia pergi balik. Yang meruaskan hati tu, pertama syaitan, yang kedua manusia. Ini yang teringat dalam sembahyang. Benda 10 tahun boleh jadi ingat. Lama cerita tu, tapi boleh ingat. Tu dia. Betul. Perkara yang melibatkan mata dan hati ni payah nak ingat. Tu dia. Nak hilang itu. Dia ingat je.
Kalau benda yang baik ni, payah nak ingat. Tapi kalau benda terbaik tu memang cepat ingatnya. Kerana perjalanan hati tu begitu jauh. Kadang-kadang duduk sini sampai Kuala Lumpur, sampai ke mana-mana pergi. Jadi bila kita semayang, mesti ada tazallul. Tazallul menghinakan diri. Bila semayang, tak ada lagi yang diingat. Diri dia hina, sekalian kiri kanan hina. Kalau kita ingat lagi, maknanya tak sampai lah maksud menghinakan diri tu. Diri kita ni sebenarnya hina, betul tak? Ya. Jadi pun daripada air yang kotor, ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Mengapa manusia itu tidak melihat kejadiannya? Daripada lubang kotor, daripada air kotor. Tapi boleh, bila kita sembahyang, naklah kita menghinakan diri kita. Bila menghinakan diri kita, maka tak ingatlah benda yang lain. Kalau tidak, maka kita ingatlah benda yang lain. Itu yang antara sembahyang batin itu tazallul. Ini menghinakan diri di masa sembah Allah dengan sembahyang. Dan yang kedua, sembahyang hati itu melibatkan tafahum. Tafahum maksudnya memahami apa yang kerja dia buat tu. Kadang sembahyang tahu tapi tak kenal sembahyang lagi. 60 tahun sembahyang tapi tak kenal sembahyang lagi. Malah ngajar mana? Sembahyang ngajar dekat Sungai Ramai. Tuan-tuan kenal ke sembahyang ni? Kena tahu dan kenal. Okey, saya nak tanya. Kalau tahu dan kenal, mana sekadar wajib tahiyat akhir dalam sembahyang ni? Sekadar wajib bacaan tahiyat akhir dalam sembahyang. Yang wajib sekadar hak mana? Sekadar yang wajib baca tahiyat akhir dalam sembahyang. Tahiyat awal tu sunat abad. Kau tinggal sah. Tapi tahiyat akhir tinggal batas sembahyang. Mana sempadannya? Maknanya tahu sembahyang tapi tak kenal lagi. Bila tak tahu, tak kenal, dia tak dapat melakukan benda tu. Dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu dan kenal, dia akan buat apa dia tahu, apa dia kenal. Sekali lagi, mana sempadan tahiyat akhir dalam mana sempadan tahiyat akhir yang wajib dibaca dalam tahiyat akhir tu? Kau tinggal jadi batal. Nampak Ibrahim lah, Yunus lah semua ada. Mana tak kenal lagi lah. Selawat. Tak kenal lagi tu. Kalau tak tahu, jangan sekali-kali belajar. Duduk terbangku je. Belajar tak ada. Itu kata orang tua je. Orang dulu lah. Zaman-zaman orang dulu. Saya kawan orang tua. Kalau tak tahu, jangan sekali-kali belajar, katanya. Mak bengki benar punya. Maksudnya, janganlah datang ngaji tu kadang-kadang je. Nak galak lah. Ya. Kalau tak tahu, jangan sekali belajar. Maksud nak galak datangnya. Baru tahu. Ni 3 bulan sekali ngaji. Makan 4 kali sehari. Kalau dah tahu, tak payah belajar. Maksudnya apa? Soal jawab. Kan senang? Jimatlah masa. Kalau tak tahu, jangan sekali-kali belajar. Kalau dah tahu, tak payah belajar. Betul ke Jiliah? Maksudnya kalau tak tahu, jangan sekali-kali belajar. Jangan sekali datang, nak galak datangnya. Kalau dah tahu, tak payah belajar. Bila soal, jawab. Jimatlah masa penceramah dalam masa dia ngajar. Kalau tidak, sebiji-biji nak kabarnya. Jadi sekadar yang wajib tahiyat akhir dalam sembahyang, yang nyebab kalau tinggal jadi batal, ialah daripada at-tahiyah berakhir dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Selawat tu bab lain. Rukun sembahyang yang ke-10 tahiyat akhir. Dia sebut tahiyat, sebut rumah dia, enggak sebut rumah orang lain pula. Selawat tu rumah lain. Itu rukun yang lain. Jadi sekadar wajib tahiyat akhir ialah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Berakhir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tinggal ni sembahyang batal. Pasal ini rukun sembahyang. Tahiyat akhir dalam tahiyat akhir itu merupakan rukun sembahyang. Tahiyat awal tu sunat je, sunat abad. Kalau tinggal tak batal sembahyang. Tu. Kemudian rukun ke-11 selawat. Mana sembadan selawat yang wajib dalam sembahyang? Dok ngangil. Ni tak kenal lagi ni. Tahu sembahyang. Ada 60 tahun sembahyang, 70 tahun, tapi dia tak kenal lagi sembahyang. Macam orang anak 10. Siapa anak mikir nombor awak tak ingat dia. Tapi anak aku lah, mak 10 orang tak kenal seorang nama. Tak patutlah beranak sampai 10. Tapi tak kenal anaknya. Siapa anak yang sulung? Minta maaf lah, awak nama kau ingat katanya. Tak tahu dia. Tapi anak 10, tapi anak dia katanya. Dia tak kenal anak.
Itu baru 10, kalau 100. Mana sekadar wajib tahiyat akhir? Mana sekadar selawat yang wajib dibaca dalam sembahyang itu? Selawat yang menjadi rukun sembahyang, sekadar wajibnya, kalau tinggal sembahyang tu batal. Selawat rukun yang ke-11. 10 tahiyat akhir, 11 selawat. Mana sekadar wajib baca selawat dan sembahyang tu? Kalau tak wajib jadi batal. Ialah Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut wa ala ali itu sunat je. Kalau tinggalkan tak batal sembahyang, tapi tinggal selawat sekadar wajib batal. Itu dia. Jadi sekadar wajib tahiyat dan tahiyat sekadar wajib membaca tahiyat dan solat itu, rukun yang ke-11 itu ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fi alamin innaka Hamidum. Itu sunat-sunat saja. Sunat apa itu? Sunat abad. Membaca selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir itu sunat abad. Dia. Kalau tinggalkan sembahyang cedera. Tapi kalau kita dah tahu mana sunat mana rukun, kalau badan kita uzur, nak terkentut sangat, nak terberak sangat, tak payahlah buat sampai sunat, takut meletup punggung tu. Kau sampai habis kan? Nak kentut sangat. Buat yang wajib je. Tahiyat sekadar yang wajib, selawat sekadar yang wajib, salam sekadar yang wajib. Sekadar wajib selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Tu Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai lah. Kalau baca wa ala wa ali sembahyang sekali lagi lah. Jadi mana kalau kita uzur, kita buat yang wajib saja. Bila tak uzur, wajib pun buat, sunat pun buat. Mana dah kenal ya? Dulu tak kenal ya? Tahu surah tapi tak kenal. Jadi kalau tanya mana sekadar tahiyat akhir yang wajib dibaca dalam tahiyat akhir itu, kalau tinggal jadi batal. Dia awalnya ialah at-tahiyyah dan berakhir wa asyhadu anna Muhammadan. Tahiyat akhir itu rukun. Rukun 10. Rukun 11 selawat. Mana sekadar wajib selawat, kalau tinggal jadi batal. Sekurang-kurangnya yang wajibnya Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Muhammad kama salli. Itu sunat-sunat saja. Tapi sudah eloknya kalau tak sakit, tak uzur, baca sampai habis, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Rukun yang ketiga 12 ialah salam. Mana sekadar wajib salam dalam sembahyang? Sekadar wajib dalam sembahyang, salam hak mana? Kanan tu sunat. Kalau ada penyegan lantak tak sebut. Assalamualaikum sekadar wajibnya. Ada. Yang afdalnya warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nolih tu sunat. Itu dia. Yang rukunnya salam tu. Kalau orang tu penyegan sangat. Fil alami innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Udah. Tak payah. Pusing kanan macam itu sunat ayat. Kalau penyegan sangat tu kan. Malah sangat. Udah. Anak kata, "Kenapa abang tak ngelin?" Ngelin tu sunat. Dia kata, pandai jawab. Baguslah. Jadi salam tu sekadar wajibnya Assalamualaikum. Dia tak boleh Assalamualaikum. Sedangkan makna tidak lari. Tapi bila dalam kalimah salam nak masukkan alif lam syah ataupun dia panggil alif lam ma'rifah, mesti Assalamualaikum. Tak boleh Assalamualaikum. Tapi kalau lepas sembahyang kita nak cuba orang Assalamualaikum, tak apa. Dia tidak menjedah semaknya. Tapi dalam sembahyang mesti masuk kalimah alif lam. Kalau orang tajwid dipanggil alif lam syah. Kalau orang nahwu sarab tu dipanggil alif lam ma'rifah. Mesti kalimah Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Tapi kalau kita nak bagi salam biasa boleh. Orang luar sembahyang kan. Assalamualaikum boleh, dia tidak mencuri makna. Tapi dalam sembahyang mesti masuk kalimah alif lam tu. Kalau orang tajwid dia kata alif lam syamsiah kan. Macam mana mengenai alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah? Macam mana mengenai syamsiah dan qamariyah? Mesti lain kan? Qamariyah tu ngengkanya kuat. Syamsiah tu dia mudik lagi tak ngengkang. Mesti ada bezanya. Macam mana mengenai alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah? Tak tahu. Tak tahu, dah belajar. Ustaz Mat tanya esok. Saya tak nak tanya, rugi masa. Betul tak? Dia ada beza kan? Ada alif lam qamariyah, alif lam mentari. Ada alif lam syamsiah. Qamariyah bulan, syamsiah mentari. Ada dia. Itu tanya orang yang ngaji tajwid. Penting tu. Ada dia. Jadi maknanya sembahyang batin melibatkan tazalul, menghendakkan diri,
Yang kedua tapahum memahami apa yang kita baca. Tujuan apa? Kita nak bagi hati semayang, jangan jasad semayang. Kalau tak faham makna, hati tak semayang. Dia akan menterjemahkan apa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, kata hati dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengisahani. Alhamdulillahirabbil alamin, hati dah ada kerja dah. Ya, kalau tidak dia tak ada kerja. Kalau tidak dia ingat lain lah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Abang lepas main subuh lupa hotel channel 5 keping selemak 3 bungkus. Pasal hati dia ada kerja. Bila tak ada kerja dia ingat apa benda yang dia ingat tadi. Tapi kalau dia kerja dia tak ingat dah. Dia. Fatihah bukan banyak, angkat 7 ayat je. Ya, 7 ayat je. 7 ayat tu ambil 7 hari, benak-benak 7 hari dia tak dapat. Hari Isnin dapat bismillah je. Takal tak dapat daripada pagi sampai petang. Hari Selasa apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabu Rahmanir-Rahim. Khamis Maliki Yaumiddin. Jumaat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabtu ihdinas siratal mustaqim. Ahad siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 7 hari sudah khatam makna dia. Bukan teruk je. Kalau meromput ke, nebang pisang lagi berat. Masak pun berat. 7 hari dah datang. Kalau benak ambil 14 hari. Paling benak sebulan tak dapat. Paling benak sebulan tak dapat. Melampau benar lah. Teruk benar. Rasanya kalau orang yang otak dia okey sikit, paling tak ada je 7 hari dapat. Hari Isnin dapat bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengisihani. Pasal takut hati tak kerja. Bila tak kerja ingat tu. Ingat itu, ingat ini. Hari Selasa alhamdulillahirabbil alamin, sampai lagi Ahad. Itu belanja kawan makan. Mau kita menanti. Pasal aku dah hafal makna dah. Tanda syukur kan? Kena balas nikmat itu. Kalau umpamanya ada duit, kita belanja makan, ada doyan bawa doyan kemari, nyimpan seorang je. Okey. Jadi yang kedua, kerja hati sembahyang batin atau faham, yakni memahamkan bacaan di dalamnya. Dalam yang kita baca, dan dimasukkan ayat tadabbur. Tadabbur ni memerhatikan perintah-perintah ayat dalam itu. Kalau sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah, dengan nama Allah yang murah lagi amat mengisahani. Tadabbur macam mana? Kalau Tuhan murah, Tuhan penyayang, aku pun begitu jugalah. Jangan puji Tuhan yang murah penyayang. Awak tidak je murah, awak je tidak penyayang. Ini menyalahi apa yang kita baca. Patut apa yang kita baca tadabbur. Tadabbur maksudnya madabar, dabarak ujung tak apa nak buat yang kamu faham tadi, atau di belakang apa yang kamu faham tadi. Kalau ayat tak ada surah 4 tekan 2 tak lewat. Itu mana tadabbur. Tadabbur maksudnya hujung suatu kerja itu atau di belakang itu apa nak buat tindakan. Kita dah baca tadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengisahani. Makna Tuhan tu murah, Tuhan tu penyayang. Tadabbur macam mana? Tekan Tuhan yang penyayang murah, aku mesti murah juga, aku mesti penyayang juga. Itu nama tadabbur. Merhatikan sebiji ayat tu kemudian dipraktik dalam kehidupan. Nanti dia. Apa suruhan dalam ayat itu? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jangan muji Tuhan je, Tuhan murah, Tuhan penyayang. Dia tidak juga murah, dia juga penyayang. Patutnya Tuhan pemurah, dia pemurah lah. Tuhan penyayang, dia penyayang lah. Tuhan tadabbur tu. Itu kerja hati ya. Sampai tafahum kata tadabbur. Perhatikan makna bacaan. Dan lain dari pekerjaan semayang. Jangan benda yang lain Nabi tengok. Dan hati inilah tempat telik Allah. Dan semayang tu adalah telik hati tu. Kalau hati lain tak dikira lah. Dan tidak sempurna semayang yang diperlukan Allah. Kalau hati tak semayang, jasad semayang tak sempurna. Sebab hati tu tempat telik Allah. Melainkan dengan sempurna kerja semayang ini. Maksudnya semayang zahir, semayang batin. Semayang zahir melibatkan anggota, kerja menyembah Allah. Semayang batin, hati kerja menyembah Allah. Iaitu sempurna sembahyang zahir dan sembahyang batin. Inilah telik Allah Ta'ala. Zahir saja Tuhan tak telik. Adapun perkataan mungkir, maksud mungkir tengok nota, orang yang menginginkan kewajipannya. Orang mungkir tu maksudnya orang yang mengingkar kewajipan. Jadi orang setengah orang tu kata dia sembahyang batin je, tak ada sembahyang zahir tak boleh. Dia kena sembahyang zahir, sembahyang batin. Macam orang ajaran sesat tu.
Dia kata kita semayang batin je, tak payah zahir, dia kata. Niat hati semayang dah. Atau kalau makan, niat makan, kenyang ke? Ni mana orang yang tidak bawa dua perkara semayang zahir semayang batin, termasuk orang yang mengingkar suruhan Allah Ta'ala. Dia kata tak payah semayang zahir tapi surah susah je semayang batin, niat semayang dah. Kata kan ada ajaran Nabi tu kan. Baik tu kita kalau kenal Tuhan tak payah semayang. Orang kenal Tuhan semayang. Ni tak kenal Tuhan tak payah semayang. Cukup hati dengan hati semayang dah. Melampau. Jadi dia kata ada pun perkataan mungkin. Ini orang yang mengatakan semayang batin saja. Semayang zahir tak payah. Maka hukum menyebabkan kufur lah. Jadi kedua semayang ni bawa. Semayang zahir melibatkan kata, semayang batin melibatkan hati. Wajib semayang batin juga. Dia kata semayang batin je wajib. Semayang zahir tak payah. Niat semayang. Kenapa tak semayang pergi masjid Jumaat? Semayang batin je kata. Ini boleh membawa kepada kekufuran. Ya? Dia. Dan tidak wajib semayang zahir. Semayang zahir tak payah. Tak wajib. Yang wajib semayang batin. Ini ajaran sesat lah. Kita wajib semayang batinnya. Hati ingat semayang dah. Dan tak wajib semayang zahir. Semayang zahir tu orang belajar ilmu kulit je. Kita kemerah. Isi kita. Niat semayang dah. Sebenarnya isi yang paling cantik ialah berasalnya pada kulit. Maknanya nak ada kulit, nak ada isi. Betul tak? Mana ada buah yang tak ada kulit. Kan? Dia semua buah berisi. Baru sedap kan? Ada isi je yang tak ada kulit. Apa benda? Tai lah. Itu ilmu kotor. Ya. Tai mana ada kulit kan? Itu ilmu tai dapat itu. Semayang batin je dia. Zahir tak payah. Dia buah yang paling sedap, buah yang berkulit kan? Mana ada isi saja. Tapi ada yang isi saya tak ada kulit. Itu tai. Itu ilmu tai dapat tu. Dia kata semayang batin je wajib. Semayang zahir tak wajib. Orang itu semayang kulit, kemudian semayang isi. Mana orang dia semayang tai. Dia ada isi, tapi tak ada kulit. Maka mereka itu kafir kerana mengingkarkan yang majmu' yang majmu' ilaih. Telah bersepakat segala ulama-ulama mazhab di dalam kaedah bab hukum ni. Maka tak boleh hukum katakan semayang batin saja, semayang batin tak ada. Jadi makna semayang majmu' ilaih itu maksudnya telah disepakat para ulama tetapi dia ingkar. Semayang ulama, kata para ulama sepakat semayang zahir semayang batin nak serentak, tak boleh diasingkan. Kalau kita asing boleh bawa kekufuran kerana mengingkarkan yang mujmu' ilaih itu tadi. So, ulama semua dah sepakat mengatakan. Dan tahulah kita bahawasanya sembahyang zahir bahagian dalam badan, dan tahulah kita bahawasanya sembahyang zahir bahagian badan dan anggota untuk menyembah Tuhan, dan sembahyang batin ialah bahagian hati untuk bekerja menyembah Allah. Jadi dapat kita ketahui sembahyang zahir melibatkan anggota, sembahyang batin melibatkan hati. Jadi kena bawa sembahyang zahir, sembahyang batin, baru sembahyang itu sempurna. Dan insyaAllah kita sambung akan datang. Tak ada khusyuk, tawaduk, mewajibkan seksa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hal malaikatal muqarrabin fi anfusihim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam. اللهم صل وسلم